Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Turun, naik. Turun, naik. Ini kelas apa ni? Dah macam ombak dah. Amplitude. Macam mana nak sebut ni? Saya tak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cikgu Kuna. Irfan. Ya, saya. Kenapa nampak berkerut tu? Saya runsing Cikgu. Saya tak tahu ni kelas apa, Cikgu. Okey. Naik turun macam lagu dah bunyi tadi. Betul, Cikgu. Turun, naik. Ya, turun naik. Okey. Tadi nampak nak sebut pun rasa susah kan? Ya, Cikgu. Saya cuba. Okey. Amplitude. Amplitude. Oh, amplitude. Okey. Maafkan saya, Cikgu. Tahu tak apa maksud dia? Tak tahu. Tak tahu. Tahu tak apa maksud tempoh? Pun tak tahu Tak juga, tahu juga. Cikgu. Nak tahu tak? Nak tahu. Jom ikut cikgu. Jom kita Okey, jom. masuk kelas Cikgu Ya, Kuna. Jom. Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang anda menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran matematik untuk topik di tingkatan 5. Dan tadi kita lihat profil gurunya. Inilah dia, kita persilakan Cikgu Yang Mulia Tengku Nurhaliana, Yang Mulia Tengku Ahmad Putra dari Maktab Sultan Ismail, Kota Baru, Kelantan. Assalamualaikum Cikgu Kuna, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih Irfan. Alhamdulillah sihat. Sihat ya. Nampak pun ceria bertenaga hari ini untuk berkongsi kepada kita tentang mata pelajaran matematik. Dan untuk hari ini Cikgu, kita juga ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat. Ibu perkenalkan dulu, Cikgu Nur Farzilah Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocation Shah Alam, Selangor. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah, terbaik. Okey, untuk hari ini Cikgu, kita tidak bertiga sahaja kerana ditemani juga oleh murid-murid Cikgu dari Kelantan. Jadi siapa mereka Cikgu? Okey, so kita berkenalan dengan Mek Kelantan yang Cikgu bawa khas ke seri pentas hari ini. Okey, murid yang pertama Nur Farah Liana binti Zulkifli. Hai Liana. Hai. Okey, dan murid yang kedua Rahadatul Aisyah binti Muhammad Noh. Hai. Dan murid yang ketiga Syaza Nur Syazwaliana binti Saleh. Dan murid yang keempat adalah Nisa Nazifa binti Abdul Walid atau Suhaimi. Baik, cuba belakang Kelantan ni Cikgu. Ya, okey. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran matematik. Tapi apakah topiknya Cikgu? Okey, Irfan dan murid-murid cikgu, pada hari ini kita akan belajar topik yang ke-6 dalam tingkatan 5, iaitu subtopik yang kita nak belajar hari ini adalah bagaimana mengesan perubahan pemala A, B dan C terhadap graf fungsi trigonometri. Baik Cikgu, tadi Ifah pun ada sedikit kekeliruan Cikgu, tak faham tengok graf tadi ada turun, ada naik macam ombak dah Cikgu. Apa kaitan gimmick tadi dengan topik kita hari ini Cikgu? Okey, jadi kita tengok apa kaitan yang kita yang Irfan nak tahu tadi. Okey, sebenarnya yang kita akan belajar dalam subtopik ini adalah beberapa perkataan yang Irfan sendiri pun tak pernah dengar tadi. Amplitude, okey, ada tempo dan garis keseimbangan. Okey, sebenarnya kalau kita perhatikan yang turun naik ni, amplitude ni merujuk kepada jarak maksimum yang diunjurkan dari garis keseimbangan. Ini adalah garis keseimbangan. Jadi daripada garis keseimbangan kepada titik maksimum ini dipanggil amplitude. Begitu juga daripada garis keseimbangan kepada titik minimum pun dia panggil sebagai amplitude. Okey. Bukan amplitude Cikgu Tak, bukan tut-tut Okey. Dan satu lagi kalau Irfan tengok di sini, tempo. Apa maksud tempo? Sebenarnya tadi yang Irfan kata turun, naik. Maksudnya sekali dia naik,
sekali dia turun, maka dia menghasilkan satu tempoh. Oh, okey, kena lengkap turun naik tu cikgu. Kena lengkap turun naik baru menghasilkan satu tempoh. Ya. Jadi satu tempoh itu merujuk kepada selang satu kitaran lengkap. Baik. Okey, jadi kita tengok lagi secara lengkap apa yang dimaksudkan dengan tempoh. Tempoh ialah selang satu kitaran lengkap. Tadi ada turun, ada naik, ada turun. So satu tempoh. Manakala amplitude ialah jarak maksimum yang diukur dari garis keseimbangan. Okey, fungsi trigonometri. Yang Ifan kata ada naik turun. Itulah maksudnya dia berlaku secara berkala. Bukan sekali je. Boleh naik turun. Ulang banyak kali pun boleh. Iya, banyak kali pun boleh. Jadi graf fungsi adalah fungsi yang berkala yang berulang bagi setiap selang tertentu. Contoh, kalau graf Y sama dengan sin X, merujuk kepada fungsi yang berkala dengan tempoh 360 darjah. 360 darjah. Okey. Jadi sekarang kita akan belajar. Lepas ni kita akan tengok bagaimana naik turun tu boleh semakin acap kali, boleh semakin jarang-jarang, kadang-kadang boleh mengembang dan boleh dimampatkan. Baik, terima kasih Cikgu Kuna untuk pengenalan kita pada hari ini berkaitan dengan topik kita nisbah dan graf fungsi trigonometri. Kita akan berhenti berehat dulu, teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Ya, kekal bersama. Didik TV KPM. Okey, murid-murid, jom kita masuk kelas matematik bersama dengan Cikgu Kuna. Cikgu Ifan, ada satu soalan Cikgu. Ya, Fan. Tadi Cikgu cakap graf tu kan, kita boleh naikkan, turunkan, tapi apa yang kita boleh lakukan ataupun gunakan untuk kita naikkan ataupun turunkan Cikgu? Sejauh mana kita boleh lakukan itu? Jadi maksudnya masih lagi dalam dilema naik turun naik macam ni. Tak pasti lagi Cikgu. Alright, okey, bagus soalan tu. Sebenarnya Ifan, inilah yang Cikgu nak ajarkan murid-murid pada hari ini. Bagaimana graf tadi dia boleh naik, dia boleh turun, dia boleh kembang, dia boleh mampat. Semuanya adalah bergantung kepada nilai pemala A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri. Okey. Jadi kita telah belajar ada 3 jenis graf fungsi trigonometri. Baik. Iaitu graf Y sama dengan A sin BX tambah C. Yang kedua, graf Y sama dengan A cos BX tambah C. Dan yang ketiga adalah Y sama dengan A tan BX tambah C. Okey. Dan dari segi bentuk asas graf. Graf sin, kita nampak macam huruf S. Nampak, Ifan? Betul, nampak. Macam huruf S. Macam ni. Okey. Jadi itu satu tempoh dia. Okey. Manakala kalau graf cos macam mana Cikgu? Cos ni, Cikgu bagi tahu kat pelajar Cikgu, graf senyum. Macam senyuman. Ya, macam senyuman. Okey, manakala ini graf cos dan bagi graf tan macam ni. Tan ni dia akan ada pada sudut 90 darjah, nilai dia adalah tidak tertakrif. 270 darjah tidak tertakrif. Ini bentuk graf tan. Baik. Okey, ini adalah asas bagi graf fungsi trigonometri. Yang mana semasa ni nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 1 dan nilai C tiada apa-apa pemala, iaitu kosong. Okey. Tadi Irfan ada tanya cikgu, macam mana nak naik turun, boleh tak nak naik tinggi lagi, turun lagi? Okey, sebenarnya inilah kegunaan A, B dengan C. Yang akan menaikkan graf tu, boleh turunkan graf tu, boleh panjangkan graf dan dia boleh pendekkan graf. Okey, so kita tengok dengan lebih detail. Kesan perubahan pemala A, B dan C bagi graf trigonometri. Y sama dengan A sin BX tambah C, Y sama dengan A cos BX tambah C dan Y sama dengan tan BX tambah C. Okey, sebenarnya Irfan dan murid-murid, sebenarnya lebih mudah kalau kita nak tengok
perubahan pemala tadi, kita boleh guna satu apps tau. Apps apa tu, cikgu? Iaitu aplikasi GeoGebra. GeoGebra. Jadi bila kita gunakan aplikasi tu, Irfan dan murid-murid boleh nak nampak bila A cikgu naikkan, apa jadi pada graf. Gerak kalau macam B, mana kan? kalau B kita naikkan jadi macam mana. So untuk lebih lanjut kita pergi kepada apps Aplikasi itu. GeoGebra. Aplikasinya. Silakan cikgu buka dulu. Macam mana So GeoGebra ni? ini adalah aplikasi GeoGebra. Okey, Irfan nampak graf apa ini? Graf scene, cikgu. Kan macam huruf S. Okey, ini adalah graf scene. Sekarang Irfan tanya, cikgu macam mana graf nak naik turun? Betul. Okey, sekarang cuba tengok. Di sudut aplikasi ini Irfan boleh nampak ada A, B dan C. Ya. Yang mana kita tahu graf scene tadi A sin BX tambah C. Okey. Sekarang menjawab soalan Irfan dan mungkin murid-murid di luar talian dan dalam talian nak tahu apa kesan perubahan apabila A ni ditambah atau dikurangkan. Okey, sekarang kita perhatikan. Apa berlaku bila nilai A tu cikgu gerakkan ke kiri? Kalau gerak ke kiri, lengkungan dia semakin rendah. Makin rendah, cikgu, betul? Ya. Jadi kalau cikgu gerakkan ke atas. Okey, cikgu gerakkan ke satu ke kanan. Okey. Graf dia makin tinggi. Graf dia makin tinggi. Okey, so kita boleh nampak gerakan bila cikgu gerakkan cursor A itu ke kiri, graf dia semakin turun. Manakala bila cikgu gerakkan cursor ke kanan, nilai A semakin bertambah, maka graf itu semakin tinggi. Jadi cikgu rasa cikgu perlukan bantuan murid dalam talian cikgu. Siapa boleh bantu cikgu? Apa yang awak boleh buat kesimpulan pada graf yang cikgu gerakkan A tadi? Okey, siapa boleh tolong cikgu sekarang ni? Ada Okey, tak? Nisa. Okey, Nisa. Terima kasih. Silakan. Silakan. Okey, kesan perubahan A ialah semakin cursor itu ditarik ke kanan, nilai minimum dan maksimum semakin meningkat. Okey, bagus Nisa. Terima kasih. Alhamdulillah. Nilai tepat, maksimum Irfan. dan nilai minimum, ya, cikgu. sebab bila graf ke atas ini kita panggil nilai maksimum. Bila ke bawah ini adalah nilai minimum. Terbaiklah Nisa. Terbaik Nisa. Tahniah. Bagus. 5 bintang untuk Nisa. Okey, Okey. cikgu. Sekarang kita tengok pula apa pula kesan perubahan pada B. Cuba tengok B. So B tadi kalaulah cikgu gerakkan ke kiri, apa yang ke kanan apa yang Irfan nampak? Ke kanan, cikgu. Tengok dari asal tadi bila cikgu gerakkan ke kiri, B dia semakin kecil, apa Betul. yang Irfan nampak? Okey. Kalau ke kanan, cikgu, makin rapat jarak dia, cikgu. Makin rapat betul. kan? Kalau ke kiri, makin jarak. makin menjauh. Makin menjauh. Okey. Jadi cikgu nak mintalah bantuan murid cikgu dalam talian untuk terangkan apa berlaku kesan perubahan B pada graf sin BX tambah C. Siapa boleh bantu cikgu? Tolong cikgu sekarang. Siapa nak tolong? Okey. Rohadatul Aisyah. Rohadatul Aisyah. Silakan. Misal perubahan B ialah semakin besar nilai B, maka graf semakin sering mampat. Okey, semakin besar nilai B, grafnya semakin mampat ataupun rapat. Bagus Aisyah. Tahniah, alhamdulillah. 5 bintang juga untuk 5 Aisyah. bintang juga. Ya, sebab jawapan tepat dan sesuai Okey. Dan kita tengok sekarang bagaimana pula perubahan C. A sudah, B sudah, C pula. Okey. Sekarang kita tengok C, kalau cikgu gerakkan ke kanan, apa berlaku? Kalau ke kanan makin ke atas, cikgu. Hilang terus. Ya, hilang terus sebab ke atas kan. Kalau cikgu turunkan lagi ke satu ke kiri, apa berlaku? Mesti dia akan ke bawah. Betul. Nampak kan? Macam magic pula, naik turun kan. Ini baru betul naik turun. Ini baru betul naik turun. Okey. Jadi cikgu tak naklah Irfan bagi kesimpulan. Cikgu nak minta murid cikgu jugalah. Apa kesimpulan yang kita boleh buat untuk pemalasi? Silakan murid cikgu. Ya, siapa nak bantu cikgu? Angkat tangan. Okey. Silakan. Syaza, silakan Jah. Kesan perubahan C pada graf tersebut semakin ke atas dan atau ke bawah. Okey, alhamdulillah. Bila C bergerak, graf itu semakin ke atas. Gerakkan ke kanan semakin ke atas dan gerakkan ke
ke kiri semakin bawah. Bermaksud berlaku anjakan. Wah, hebat. Okey. Semua jawab dengan tepat. Untuk Syazah, cikgu, berapa bintang nak bagi? Syazah pun 5 bintang. Tahniah. Ya, dengan yakin jawapannya adalah betul dan tepat. Terima kasih. Okey, Irfan, kita Yes, sudah lihat graf sin. Betul. Sekarang Irfan nak tengok graf mana pula? Kita pergi tengok pula graf cosinus lah, cikgu. Okey, cosinus pula. Okey, sekarang kita tengok bagaimana pula apabila graf cosinus. Okey, untuk graf cosinus, okey, kita tengok pula apakah kesan perubahan pemala A. Baik. Okey, A tadi kalau graf sin semakin besar nilai A, Betul. maka graf tu semakin Tinggi. tinggi. Ya, betul. Dan semakin A tu rendah, graf tu semakin Rendah. rendah. Sekarang kita tengok ada beza tak untuk graf cos. Baik, cikgu. Okey, tengok cikgu gerakkan dia ke kiri. Okey, Gerakkan ke okey. kanan. Macam tu. Okey. Nampak tak beza dia? Nampak, cikgu? Nampak. Jadi sama tak dengan graf sin? Lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Ya. Okey, kita tanya murid kita. Tanyalah. Ada beza tak perubahan pemala A dalam graf sin dan dalam graf cosinus? Silakan. Siapa nak bantu cikgu? Ya, angkat tangan. Okey. Okey, silakan. Okey, pada pandangan saya, kesan graf tersebut sama macam graf sin. Ya. Iaitu nilai maksimum dan minimum semakin meningkat. Iya, maksudnya tiada beza untuk graf sin dan graf cos. Oh, sama, cikgu. Sama. Terbaiklah, Nisha. Ya, terbaik. 5 markah lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, dan kita tengok pula kalau A tak berubah, B pula bagaimana? Apakah, Berubah adakah ke masih tak, B? sama atau Ya, macam masih mana? sama ataupun tidak. Ya. So, kita perhatikan. Okey, nilai B bila kita gerakkan ke kiri, jadi sampai macam tu. Kalau gerakkan ke kanan, jadi macam tu. Macam mana ni? Mapan. Okey, lagi rapat. Macam mana? Siapa nak bantu cikgu ni? Macam tak dapatlah nak buat kesimpulan. Itulah tu. Tolong beri Ada kat sini. beza tak ni graf sin dengan cosinus? Boleh bantu cikgu? Wifan nak faham juga ni macam mana. Siapa nak kongsikan kesimpulan untuk lengkung cosinus kalau B itu berubah? Ya, perubahan B pada graf sinus dan cosinus. Ada tak perbezaannya kat situ? Ada tak? Siapa boleh bantu cikgu? Murid cikgu? Ya, come on guys. Mana 4 orang ni? Siapa Ya. nak kongsikan? Okey, kalau tak ada mungkin cikgu boleh berikan penjelasannya. Alright. Jadi kat sini kita boleh lihat tiada perubahan juga Ifan. Sama je. Ya. Kalau A tadi pun sama, graf sinus dengan cosinus, semakin tinggi A, so nilai maksimum semakin tinggi dan minimum pun semakin tinggi. Betul. Sama juga dengan B. Apabila pemala B berubah, bila B semakin besar, graf tu semakin mampat. Kita Makin tengok dekat, tadi kan cikgu. bila cikgu besarkan dia, graf tu akan semakin mampat. Tapi bila B tu cikgu gerakkan ke kiri, nilainya semakin kecil, tengok dia semakin menjauh, semakin mengembang. Jadi tak ada beza antara graf sinus dengan Baik, cosinus. cikgu. Okey. Itu untuk B. Kalau C, cikgu? Kalau C. Macam mana pula kalau C? Adakah masih sama? Kalau C kita tengok apakah yang berlaku. Okey, tadi kita baiki B dulu supaya nampaklah macam graf cos kan. Sebab straight tu macam graf linear pula. Okey, katalah macam ni. Sekarang kita tengok apa pula kesan B. Okey, so B cuba tengok bila cikgu gerakkan anak panah gerakkan kesetu ke kanan. Okey. Apa yang Ifan nampak? Graf tu ke atas, cikgu. Ya, semakin ke kanan graf tu semakin Ke atas. dianjak ke Dianjak, atas. ya, itu perkataannya. Manakala bila cikgu gerakkan ke kiri, apa yang Ifan nampak? Maksudnya cikgu anjakan dia berkurang ke, cikgu? Okey, nampak? So anjakan dia ke bawah. Anjakan ke bawah dan anjakan ke atas. Betul. Jadi cikgu kesimpulannya Ifan rasa masih sama dengan graf sinus. Ya, betul Ifan. Untuk graf cosinus dengan sinus tadi, pemala A dan pemala B-nya adalah sama. Yang mengakibatkan amplitude bagi A tadi berubah dan B adalah mengakibatkan tempoh berubah. Okey, dan satu lagi yang kita belum tengok Ifan iaitu graf lengkung tangent. tangent. Okey. So, untuk graf tangent, kita tengok perubahan A dia dulu. Okey. Jadi kalau Ifan tengok daripada A tu, daripada tepi tu cikgu gerakkan ke kanan. Si Ifan nampak macam mana? Okay. Macam mana saya nak explain ni, macam cikgu? mana nak explain? Kan? Okey. Kalau kita lihat pertama semasa cikgu gerakkan A tu ke kiri, Ifan nampak tak ada apa-apa Tak ada kan? apa-apa, betul. So, bila cikgu bawa dia ke kanan, bawa ke kanan, macam tak ada beza Ifan katakan. Betul. Sebab dia tak ada nilai maksimum. Oh, Dia ya. tak ada nilai minimum. Kalau graf
Kos dengan kalau sin tadi kan dia ada naik, dia ada Ada turun, turun, betul. ada maksimum, ada minimum. Yang ni tak ada. Okey. Sebab tu dalam graf tangent dia tak ada amplitude. Oh. Sebab tu Irfan tak boleh nak baca. Tak Tak reti ada nak baca, amplitude. cikgu tak reti nak explain betul. Sebab nilai A dia tak memberi nilai maksimum dengan minimum. Okey, itu jawapannya. Ya. Kalau B dan C itu sama juga. Kalau B kita tengok ada ke tak nilai B ni? So kita tengok B Okey, kalau B tadi untuk graf sinus dengan cosinus, kita nampak semakin besar B, graf dia semakin rapat. Betul. Bila B semakin kecil, graf dia semakin renggang ataupun lebar. Okey, sekarang kita tengok untuk graf tangent. Nampak? Sampai tak ada garis. Bila Sampai cikgu tak ada, hilang terus. bila cikgu gerakkan ke kiri sampai tak ada. Tapi bila kita gerakkan ke kanan, nampak tak? Dia semakin apa tu, Fan? Makin rapat, cikgu. Ya, semakin rapat. So ada beza tak? Ada beza? Ada beza. Tak ada beza. Tak ada, sama. Sebab bila B semakin besar, dia semakin rapat. Confuse saya kat sini, cikgu. Okey. Kan? Jadi masih sama jawapan dia, ya? Jadi Masih rapat. A je yang tak sama tadi. Okey, A. kalau C, cikgu, kalau C? Okey, kalau C. Okey. Macam mana pula kalau C? Kalau kita tadi tengok dia kalau akan ada C. anjakan, cikgu, kan? Atas ke bawah. Ya, bagus ingat tu. So kita tengok sekarang ada beza tak? Okey. Bila cikgu gerakkan ke kiri macam tu, kalau ke kanan. Ke kanan macam mana agak-agaknya. Sama, cikgu, dia tak bergerak pun. Sama juga tak bergerak kan? Maksudnya tak ada anjakan lah, cikgu. Jadi anjakan dia kalau kita tengok pada graf tangent ni macam mana. So nilai dia sama kan. Contoh kalau cikgu gerakkan 5 tan 4x tambah 5 ataupun tolak semakin mengecil. So nilai dia macam tu juga. Jadi itulah kesan perubahan pemala A, B dan C bagi graf sinus, cosinus dan tangent. Okey. Faham? Faham, cikgu. Alhamdulillah. Murid-murid cikgu faham atau tidak? Boleh? Boleh? Angkat tangan Kalau sikit, boleh, thumbs up angkat sikit. tangan macam ni. Ya, terbaik. Okey, cikgu. terbaik. Apa proses cikgu untuk segmen kali ni? Silakan. Okey, jadi kat sini apa yang cikgu boleh simpulkan. Okey, kita tengok. Okey, setelah Cepat kita awal buat slide. semua GeoGebra tadi, nampak naik turun kan, kesan pemala A, B dan C tadi merubah graf kita. Inilah sebenarnya kesimpulan yang Irfan dan murid-murid buat tadi. Apabila A berubah, sebenarnya nilai maksimum dengan nilai minimum pun berubah. Betul. Semakin besar A, semakin tinggi graf kita. Dan semakin A kecil, semakin rendah graf kita. Manakala kesan pemala B pula, graf itu akan berubah di mana B yang semakin besar, graf akan lebih termampat, rapat, dekat. Manakala B yang kecil menghasilkan graf yang lebih jauh. Okey, dan manakala C adalah merupakan gerakan secara anjakan. Kalau B ke kanan, dia anjak ke atas, B ke kiri, dia anjak ke bawah. Dan sebenarnya Irfan, Ya, saya. A sebenarnya mempengaruhi amplitude fungsi dan B mempengaruhi tempoh fungsi. Okey. Dan manakala nilai C mempengaruhi kedudukan graf fungsi. Oh, maksudnya cikgu nilai A, B dan C itu ada fungsi yang tersendiri. Ya, ada fungsi yang tersendiri. Okey, itulah kesimpulan yang kita belajar pada hari ini. Okey, cikgu. Terima kasih atas penerangan kepada subtopik kita hari ini Ya. berkaitan dengan kesan perubahan pemala A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri, Ya. iaitu graf sinus, cosinus dan juga Dan tangent. Okey, kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM untuk mata pelajaran Matematik Tingkatan 5 bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Kuna. Okey, untuk segmen kali kita akan mulakan misi kita untuk siapkan dan lukis graf. Dah tak sabar ni cikgu. Jom kita mula. Okey, boleh Irfan. Cikgu pun tak sabar. Okey, jadi kalau tadi Fan, kita gunakan satu aplikasi untuk lihat graf naik turun. Sekarang dalam peperiksaan tak boleh nak guna aplikasi Tak GeoGebra. boleh, cikgu. Dilarang
sama sekali. Ya, tapi kita boleh guna kalkulator. Oh, boleh juga. Ya, kalkulator ini akan bantu kita untuk plotkan graf ini. Wah, macam mana tu cikgu Ifan berminat tak? Nak tahu, cikgu. Ifan, cuba tengok Ya. Okey, di sini dia akan bagi satu persamaan fungsi trigonometri. Contoh kat sini dia bagi graf Y sama dengan sin X tambah 1. Okey. Jadi Ifan dikehendaki memplot ataupun melukis graf Y sama dengan sin X tambah 1. Okey. Jadi macam mana cara dia? Okey, kita tengok pada julat yang pertama. Baik. Julat bagi X diberi daripada 0 hingga 360. 60 darjah. Sebab julat ni paling penting, Fan. Sebab mungkin dia akan bagi julat contoh daripada 90, okey, sehingga 270 sahaja. Oh, ada perbezaan di situ. cikgu. Maksudnya kita kena mengikut kehendak soalan. Kalau dia nak daripada 90 hingga 270, tak boleh ada yang ni, tak boleh ada yang tu. Oh, okey, Jadi okey. mesti mula dengan apa yang dia nak. Baik. Okey, jadi sekarang kita balik pada soalan kita. Soalan nak julat tadi 0 hingga 360. Okey, jadi perkara pertama kita buat petak. Dalam petak ni supaya kita dapat lihat titik koordinat untuk kita plotkan pada graf ni. Baik. Contoh nilai X tadi kita mulakan dengan 0 darjah. Kemudian 90 darjah. Kemudian 180 darjah dan 270 darjah, 270, dan dia nak tadi sehingga 360 darjah. Okey, kita buat kotak dulu, cikgu. Okey, kita Baik. buat petak supaya kita buat kotak ni supaya kita dapat cari nilai bagi Y. Okey, sekarang Macam mana nak tekan kalkulator tu, cikgu? macam mana nak tekan kalkulator? Ya. Okey, sekarang Ifah tengok Y sama dengan sin X tambah 1. Kalkulator saintifik dibenarkan dibawa dalam peperiksaan. Betul. Jadi sebab tu pelajar yang tak bawa kalkulator sangat rugi. Okey. Contoh sin X tambah 1. Macam mana nak tekan kalkulator? So di kalkulator ni kita tekan sin. Sebab soalan tadi dia minta kita tekan sin. Sin Tekan sahaja sin. Okey. Okey, bila kita tekan sin, kalau kalkulator kelas Swiss yang warna putih, sebaik je murid-murid tekan sin, dia terus keluar kurungan. Tetapi kalkulator Casio 570 yang warna hitam, jika kita tekan sin, dia tak keluar kurungan. Okey. Jadi kat sini kena tekan simbol tu. kurungan tadi. Oh, okey. Faham. Sebab kalau tak tekan kurungan, memang kita akan dapat nilai yang tak tepat. So buka kurungan tadi, okey, katakanlah sin tu X. Sekarang pertama kita gantikan X tadi dengan sifar. Sifar dulu. Jadi Okey. X tu gantikan dengan sifar. Okey. Dan bila kurungan tu kita buka, dia Tutup mesti balik. tutup. Okey. Apa lagi yang ada pada persamaan tadi? Tambah 1. Tambah 1. Tekan sahaja tambah 1. So tekan sama dengan kalkulator kita akan keluar nilainya adalah 1. 1. Okey. Okey. So kita akan dapat satu koordinat. Oh, seronoklah cikgu. Okey, okey. Boleh Ifan tolong plotkan pada cikgu? Boleh, cikgu. Di mana titik 01? 01 di sini, cikgu. Okey. Pandai. Okey. Yang kedua, kita Ya. kena cari semua nilai. Sebab kita nak plotkan graf. Baik. Okey, sekarang cikgu akan gantikan nilai X cikgu yang kosong tadi kepada 90 darjah. Jangan lupa untuk buka dan tutup kurungan, Ya, ya. mesti. Ya. So, kita tekan sin. Sekali lagi. Ulang je. Buka kurungan. X tadi nak ganti dengan apa sekarang? X ganti dengan 90. So kita gantikan dengan 90. Jangan lupa tutup kurungan. Kemudian nak buat apa Ifan? tambah 1. Tambah 1. Ikut sahaja persamaan yang diberi. Ya. Tekan Jawapannya- sama dengan okey, apa jawapan kita dapat? Berapa, cikgu? Jawapannya kita akan dapat 2. Dua, Nilai itu okey. terus diberi daripada kalkulator. Tulis dalam kotak ni. Okey, Ifan plot dulu, cikgu. Plotkan titik dia kat mana. Ya, Ifan dah dapat 2 titik. So nak cari 2 lagi titik, maka Baik. cikgu gantikan yang seterusnya X dengan 180 darjah. So cikgu gantikan X tadi dengan 180 darjah. Cara yang sama, sekali lagi tekan sin, Betul. buka kurungan, tekan 180 darjah. So Tutup tekan kurungan. 180 darjah, tutup kurungan, tambah 1. Sama dengan Jawapannya, cikgu? dia dapat lagi 1. 1. Okey. Turun balik. Ya. Okey, 180, cikgu.
Kan dah jumpa naik turunnya? Betul, cikgu. Ya, kan? Okey, dan last sekali kita ada 2 lagi sudut iaitu 270. Maka sekali lagi kita ulang benda yang sama, tekan sin. Baik. Okey, buka kurungan, tekan 270, tutup kurungan tambah 1 sama dengan berapa, cikgu? dia dapat kosong. Kosong balik. Ya. Okey, dekat sini. Okey, dan last kali kita gantikan X tadi dengan 360. Tekan sin, buka kurungan, 360 tutup kurungan dan tambah 1 sama dengan dia dapat nilainya adalah 1. 1. Okey, fokusin sikit ya, cikgu. Ya. Okey, kita plot 1 di sini. Okey. Jadi semua titik yang Irfan plot dengan betul dapat 1 markah. 1 markah. Ya, 1 markah. Betul. Tapi markah dia 2 markah. Okey, jadi apa yang kita Irfan kena nak buat? sambung lah, cikgu, titik tu. Betul, sambungkan titik-titik ini. Okey, saya cuba, cikgu. Okey. Okey. Kita nak sambung dari sini, cikgu, betul? Ya. Kena ada lengkungan. Ya. Okey, Andai. turun. Okey, Okey. turun. Saya kat sini. Ya. Naik ke atas ni. Pandai. Okey. Tapi dalam peperiksaan nanti graf dia kena smooth lah, Irfan. Oh, betul lah. Tak Irfan boleh baru lah. cuba ni buat baru kat cuba. sini. Tak apa. Cuba lagi. Betul. Dan sebenarnya jawapan dia akhir sekali kita akan dapat macam ni. Baru betul macam ni. Betul lah. Maksudnya sebab graf C ni dia kena macam ni. Kan kalau okey. Irfan buat tadi dah betul. Cuma nampaknya tak smooth lah. Betul. Tak cantik sangat tak lengkungan cantik. dia. Okey, murid-murid kat dalam talian dan di luar talian, cikgu rasa dah boleh faham macam mana cara kita nak cari nilai daripada petak. Dan daripada petak ni kita plotkan pada graf. Betul. Selepas plotkan dengan betul, kita sambungkan titik-titik. Yeah. Okey, sekarang kita nak ujilah murid-murid dalam talian kita faham ataupun tidak. Mek Kelantan tadi, cikgu? Mek Kelantan. Mek Kelantan tadilah. Okey. Jadi kita cuba untuk soalan pada graf yang kedua ialah graf 2 cos 2x tambah 3. Macam mana pula ni, cikgu? Sudah. Semakin dah payah. ada nilai pula ni. Kalau tadi sin tadi tak ada pun nilai A kat depan. Betul. Kita jangan balik kan. Sin X, A dia 1 je. Yeah. Okey, X dia pun 1. Sekarang ni cuba tengok nilai yang kedua. A dia 2. B pun ada 2. C pun ada. Sebab tu kat sini kena letak kurungan ni. Kalau murid tak letak kurungan, dia tekan cos 2 darat 90, memang akan dapat jawapan yang salah. Baik. Okey, cikgu bagi masa murid-murid cari nilai bagi nilai Y. Dah diberi kotak dah tu. Kalau dalam peperiksaan dia tak beri kotak, kita yang kena lukis macam Buat tu. sendiri. Ya, buat sendiri. Untuk bantu kita juga. Ya. Baik, cikgu. Mungkin cikgu boleh berikan penjelasan macam mana kita nak tekan kalkulator, Okey, nak tekan kalkulator. Ya, sebab kalau kita tengok kat sini, graf dia dah ada 2 cos 2x. Okey, jadi cara nak tekan kalkulator. Okey, kita tengok 2 cos. Tekan je 2 tekan cos. Okey. So tekan cos, buka kurungan. Kalkulator hitam dia tak akan buka sendiri. Macam kalkulator cikgu ni, macam kelas Swiss, dia memang kita sebaik dia tekan cos, dia akan bukakan kurungan. Okey, kalau yang hitam, awak yang kena tekan sendiri. Tekan kurungan 2x bermakna 2 darab x. Jadi 2 darab. Tekan simbol darab. Berapa x yang awak nak ganti tadi? Okey. Katakanlah yang pertama x kita sifar. Tekan 2 darab sifar, baru tutup kurungan. Okey, kemudian dia kata tambah 3. Tambah 3 sama dengan. So kita dapat jawapannya adalah 5. Okey. Jadi kat sini dapatlah satu nilai. 0, 5. Okey. Jadi kat sini cikgu dia tak bagi petak pun. Dia betul. tak bagi pun nombor. Nak tak kena apa. buat sendiri ke, cikgu? Sebab kita hanya sikit lakarkan. Okey, lakarkan Bila sahaja. lakar ni kita masih kena guna pembaris. Cuma kita tak mengikut skala yang tepat. Maksudnya tak perlu letak 1, tak perlu 2, 3, nak 4, ukur 5. 1 cm, 2 cm, tak perlu. Sebab Baik. itu maksudnya lakar. Okey, jadi adakah murid-murid yang berada dalam talian sekarang dah bersedia? Okey, siapa yang boleh Okey. bantu cikgu cari nilai yang Tolong semua abang dan kat sini. lengkapkan petak cikgu tu. Okey, siapa tu yang kat tangan Okey. tu? Okey, silakan. Bagi jawapan anda. Okey. Okey. So kita nampak jawapan yang diberikan oleh murid cikgu pada 0 darjah nilainya adalah 5,
90 darjah nilainya adalah 3. Okey, dan pada 90 darjah nilainya adalah 1. Okey. Okey, dan pada nilai 135 nilainya adalah 3. Dan pada 180 darjah nilainya adalah 5. Okey, so kita Okey. tengok betul tak jawapan yang Jawapan diberi Farah oleh ni. murid kita. Betul. 5, 3, 1, 3, 5. Tahniah Farah. Tahniah Farah. 5 markah. Sebab yang pertama kena betul kat sini. Salah kat sini, Salah mesti lah salah yang lah yang ni. Okey. Okey, jadi step yang kedua, kita plotkan. Pada graf, mesti kena ada plot. Contoh, Y yang tertinggi 5. Okey. Kemudian 3, kemudian 1. Lebih Cukup kurang sekadar ni, macam cikgu. tu je. Okey, okey. Sebab lakar. Tak perlukan ukuran yang tepat. X adalah darjah, sudut dia. So, kosong kat sini bermula dengan 45. Okey, kemudian 90. Okey, kemudian 135 dan last sekali 180. Cikgu cuma bantu buat skala. Yang selebihnya murid-murid selesaikan. Baik. Bagaimana bentuk graf yang terhasil. Ada yang dah siapkan graf ni? Siapa boleh bantu cikgu? Siapa boleh tolong kita kat sini? Okey, silakan. Okey, siapa boleh Farah bantu? Liana lagi sekali. Dia dah buat, dia Farah, dah siapkan juga. Alhamdulillah. Okey, Tunjuk silakan sikit Farah. graf tu macam mana. Cuba angkat. Okey. Okey, cikgu tengok dulu cikgu, perhatikan dulu. Kita nampak graf tu macam Ya. senyum dah tu. Betul, Kalau betul. graf kos tu dia senyum. Betul dah tu senyum. Tapi kita semak betul ke titik satu-satu. Ya. Ada 05 di sini. Okey. Okey. Irfan tolong cikgu. Okey, 45. 3. 3. Okey. 90. 1. 1. Okey, 135. 3. Okey. 185. 5 dipatah balik ke atas. Sama tak dengan graf Farah tadi? Farah, nak tengok lagi cuba sekali Farah? angkatkan Farah. Nak tengok sama tak plot tadi? Oh, sama. Nampak macam sama. Tapi Ya. Irfan tak dapat markah lagi. Baru dapat 1 markah. Betul lah, tak sambung lagi. Okey, saya cuba Terlupa sambung lah lagi tu. sekali. Okey, sambungkan. Harapnya cantiklah sikit benda yang tadi ya. Okey, saya cuba sambung. Okey, senyum. Senyum. Naik atas. Okey, naik atas. Ya. Alhamdulillah. Senyum. Senyum. Gerak senyum. Tepat. Alhamdulillah. Irfan dah semakin bijak sekarang. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Okey. Dan tahniah untuk Farah. Jawapannya anda adalah tepat. 5 markah lagi untuk Farah. Terbaik. Berikan tepukan. Okey, Alhamdulillah, itulah terbaik. penjelasan cikgu bagaimana untuk kita melukis graf trigonometri. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM untuk Matematik. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM untuk mata pelajaran Matematik tingkatan 5 bersama dengan Cikgu Kuna. Okey Cikgu, memandangkan kita dah belajar banyak dengan Cikgu tadi dan saya pun dah nak SPM ni Cikgu. Mungkin Cikgu boleh kongsikan antara bentuk soalan yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Macam mana Cikgu rupanya? Okey, bagus Irfan. Sebab di samping kita belajar untuk kita faham, kita juga nak tahu bagaimana bentuk soalan, contoh soalan dan cara nak menjawab dengan tepat. Okey, sekarang cikgu kongsikan satu bentuk soalan SPM yang sebenar. Yang sebenar, ya, cikgu. tahun lepas Irfan. Yang mana markah diperuntukkan sebanyak 4 markah. Banyak 4 markah ni. Banyak, cikgu. Sebab dia pun tajuk yang senang untuk kita buat. Okey. Contoh yang pertama sama macam tadi, lakarkan graf. Jadi kat sini murid-murid kena ingat lakar ni bermaksud kita tak perlu ukur skala dengan tepat. Buat je, yang penting ada skala. Okey, jadi kat sini perkara pertama lakarkan. Cuba tengok Irfan. Tadi cikgu dah bagi tahu julat dia boleh jadi 180, boleh jadi 360 dan sekarang dia minta 270, bukan lagi 360. Baik. Jadi di sini kita kena ikut julat dia. Tak Jangan boleh lebih dari itu, kan? tak boleh lebih, tak boleh kurang. Okey, jadi yang pertama, bagaimana kita nak lakarkan graf?
Cara dia sama macam tadi kan Irfan. Betul. Apa yang kita nak buat mula-mula? Kita kena pastikan kita ada kalkulator dulu. Ya, Kalau tak ada, kalkulator tak ni boleh buat. wajib. Tak ada kalkulator, Ya. nilai kita tu akan salah. Okey. Jadi kita akan tekan kalkulator, lihat pada fungsi dia. Baik. Fungsi graf tu adalah 2 sin 2x. Okey, contoh cikgu tunjukkan 2 tekan sahaja 2 tekan sin, buka kurungan. Cikgu, kalau saya punya kalkulator dia tak ada buka terus cikgu. Ya. Kurungan tu macam mana? Yang Irfan punya tu kalkulator warna hitam 570. Ya. Dia memang kalau kita tekan sin dia tak letak kurungan. Jadi di sinilah Irfan kena tekan simbol kurungan. Baik. Kalau yang kelas Swiss dia dah memang ada kurungan. Jadi di sini jangan lupa buka kurungan. 2x bermaksud 2 didarab X. 2 didarab X. So X kita yang pertama adalah sifar. Okey, sifar. Tekan Okey. sifar, buka kurungan, tutup kurungan. Sebab bila buka kena tutup. Okey, dan dah tak ada nak tambah dengan nilai C. Betul. Tekan sahaja sama dengan. So kita dapat nilai yang pertama adalah sifar. Sifar, Sebab tu kalau okey. boleh yang pertama Kita buat kotak dulu supaya kita nampak apa titik yang kita nak plot. Kosong pada X, so Y dia juga adalah kosong. Sifar. Okey. Tolong Fan. Boleh cikgu. Saya ke sana untuk plotkan Cikgu suka bersama cikgu. susahkan Irfan. Tak apa. Okey. Saya belajar cikgu hari ni. Okey. Sifar-sifar cikgu Ya. Maksudnya di sini. Okey. Baik. Alright. Dan yang seterusnya cikgu dah penat lah nak tekan kalkulator. Cikgu rasa cikgu nak minta bantuan murid-murid cikgu yang tolong beri jawapan pada cikgu. Okey, Boleh, siapa boleh cikgu. bantu cikgu untuk lengkapkan Ya. kotak ini? Diteruskan dengan 90 darjah pula. 90 darjah. Berapa nilai Y dia? Siapa boleh bantu? Murid cikgu dalam Ya. talian. Okey. Yang luar talian pun jangan lupa tekan sama kalkulator tu. Siapa yang ada jawapan, sila sebutkan nilai tersebut Ya. Okey. Masih Berapa mengira kan? cikgu Masih mengira. berkerut muka masing-masing. Ya. Tengah cuba jawab Okey, tu. ya, bagus. Bagus. Okey. Bekerja keras. Okey. Untuk nilai 90 darjah, apakah nilai Y dia? Murid mana yang boleh beri jawapan pada Okey. cikgu? Dah ada yang tersenyum tu tapi tak tahu dah ada jawapan ke belum Okey. kan. Tekan 2, tekan sin, buka kurungan, 2 darab. Yang kosong 90. tadi kita tukar sahaja 90. Baik. Tutup kurungan, tekan sama dengan. So dia dapat berapa? Kosong juga. Kosong Irfan. juga, cikgu, Kosong juga. Okey. Kita cuba dulu. Okey. Okey. Masih Kosong juga. Jadi kalau kita ingat tadi, graf sin dia macam ni, Fan. Betul. Tapi sekarang bila kita buat kosong dengan 90, kosong. Duduk kat sini. Ya. Takkan kita nak sambung macam ni? Itulah tu. Saya pun keliru kat sini. Jadi, apa yang Irfan kena buat kat sini? Irfan kena cari nilai kat tengah ni. Okey. Jadi kalau pelajar duk buat yang sama je, buat contoh yang sama, sekarang jumpa satu contoh soalan bukan rutin. Baik. Bila buat kosong-kosong, 90 darjah pun kosong, dapat 2 titik, sudah tak Betul, boleh nak sambung. nak sambung macam tu, tak boleh, tak salah boleh. lah. Ya, maka sini Fan kena cari kat tengah ni. 45 cikgu. 45 darjah rupanya. Macam tu. Jadi kat sini 2 sin 2 didarab dengan 45 darjah. Tutup kurungan sama dengan. Jadi di sini bila Irfan dapat kosong, 90 pun kosong, graf fungsi sin ni dia takkan jadi straight macam ni. Dia mesti Salah. naik ke atas. Kan? Jadi kat sini Irfan kena carilah yang tengah-tengah ni. Jadi antara kosong dengan 90 darjah, kat tengahnya adalah 45 darjah. Ya. Jadi dengan cara yang sama tekan kalkulator tadi, gantikan X dengan 45. Iaitu Betul. tekan 2 sin buka kurungan, 2 darab 45. Tutup kurungan, tekan sama dengan. Dia akan dapat jawapannya adalah 2. Jadi kat sini, sudut 45 darjah, Irfan plotkan pada 2. Barulah kita nampak sikit bentuk dia. Kan nampak dah naik turun. Okey. Yang seterusnya cikgu minta murid cikgu lah tolong selesaikan. Antara 90 dengan 180, tengah-tengah dia kita tambah dengan 45. Baik. Maka sudut yang kita nak cari kat tengah nanti 135. Jadi cikgu nak cari yang tu dulu Ya, kita cari yang tu. Okey, murid-murid sila cari sekarang ni dengan darjahnya 135. Kat sini 180 tambah lagi dengan 45 dapat 270.
Ni lah Banyak sikit kena contoh cari ni. soalan yang bukan rutin. Dia tak Baik. bagi direct, Naifan. Taklah mudah sangat SPM kan? Kan? Dia Cabar akan sikit. ada aplikasi dia yang kita kena cari sendiri. So, Okey. sini kena ada sudut 1, 3, 5. Okey. Kan kat sini kena ada 2, 2, 5. Okey. Murid cikgu, Baik. tolong bantu cikgu. Tolong kami kat sini. Tolong kami di sini. Ya, tolonglah. Okey, ada Siapa boleh yang bantu? bersedia untuk berikan jawapan bagi mungkin nilai seterusnya iaitu 135 dahulu. Okey. Okey? Okey, silakan Rohadatul Aisyah. Okey, Aisyah, silakan. 2. 2. Okey, Okey. Aisyah dapat 2 pada Okey. 135. Tuan peluk dulu Okey, Fan pula dulu. Okey. Okey. Baik. 180. Dah ada yang ada jawapan? Tak dapat dengar? Aisyah? Aisyah kongsikan ke? Okey, Farah. Okey, Farah. Silakan, Farah. 180 Farah. Berapa? Kosong. 180. Nilainya kosong. Kosong. Okey. Okey. Kita patah balik. Okey. Kosong. Okey. Seterusnya 225. Ya. Baik, mana nak bantu 225. cikgu? Silakan anak murid cikgu. Okey. Teruskan berikan jawapan anda. 2. 2. Okey. 2 dekat Fan tolong sini. plotkan. Okey. Ya. Ya. Dan yang seterusnya 270 darjah. Sudut terakhir kita. 270. Okey, berikan jawapan. Siapa nak jawab? Okey, silakan. Okey, silakan. Aisyah. Kosong Nilainya juga adalah kosong. Okey. Ah. Dah dapat cikgu semua Ya, dah dapat semua titiknya? titik. Okey. Satu markah, Ifan. Baik. Satu markah lagi nak buat apa? Kita kena gabungkan. Ya. Okey, kita Okey. plot betul-betul. Okey, kita mula dari kosong Ya, cikgu start daripada kosong. Harapnya cantiklah kali ni. Okey, saya cuba. Okey. Naik ke atas, Okey. turun, naik, Sudah. turun, naik, turun. Cantik tak Okey. gerah Abang Ifan buat tak ni? tahulah cikgu. Komen sikit cikgu. Okey, komen sikit. Okey, alhamdulillah betul lah tu. Jadi, katakanlah ini Yeah. sudah. Macam mana ni Fan dapat tak sama Fan? 135. Berapa jawapan dia dapat 135? Betul ke anak murid cikgu bagi tadi nilai dia 2 ke negatif 2? Alah. Tengok 2 ke negatif 2? Cuba tengok 2 sin 2 sin 2 didarab dengan 135. Okey, sama dengan negatif 2. Bukan 2 cikgu. Ya. Sebab Nampak yang ni kita nampak semua naik kan? Sebab tu cikgu nampak macam pelik je. Naik. Grafik mesti naik, turun, naik, turun. Jadi kat sini sebenarnya negatif 2. So, Okey. Ifan kena betulkan slot kita. Baik. Plot tadi. Okey, kat cikgu mana tekan pemandangan dekat pen kita. tu. Pen. Okey, Eraser. kita ambil eraser. Okey. So, Ifan kena baiki kat sini. Satu okey. titik je salah, graf kita akan salah semua, Fan. Baik. Okey. Okey. Berhati-hati murid-murid cikgu. Jadi, yang dekat plotkan pada 100, negatif 2. 90 ke atau berapa cikgu? 135 darjah. Okey, yang Negatif ni, 2. Ya. Negatif 2. Okey. So, Ha. sambungkan Irfan. Okey. Yang ini yang Daripada ni cikgu. kosong ya. Okey. Kosong ke 2. Kosong kedua. 2 ke kosong. Okey. Turun ke negatif 2. Naik balik ke kosong. Okey. Naik balik ke 2. Turun balik ke kosong. Baru betul. Baru betul naik turun. Turun. Ya, ya. Tadi naik. Silap sikit je Fan. Betul. Simbol negatif je. Hilang markah, Menghilangkan cikgu. markah Aduh, semua sayangnya. markah kita. Sayang kan? Sayang, cikgu. Sebab dia soalan berstruktur Fan. Bila soalan berstruktur, graf yang kita bina tadi, Ya. pada soalan kedua dia tanya apakah nilai X apabila Y sama dengan 2. Saling berkait. Ya, inilah soalan berstruktur. Kalau graf awak salah tadi, bayangkan graf awak kat sini tadi. Awak buat macam ni. Memang bila, jawapan dia. Ya, bila awak nak cari nilai X apabila Y 2, awak akan baca kat sini. Oh, pada Y 2, X dia yang pertama kat sini. Awak baca lagi, oh X dia kat sini. Baca lagi, X dia kat sini. So, awak akan dapat 3 nilai X. Sebenarnya graf kita tadi kat bawah. Bukan 2, negatif 2. Negatif Jadi 2. yang betulnya jawapan kat sini 45 darjah.
Dan jawapan kat sini saja 225 darjah. Jadi kalau graf yang salah tadi, mesti akan ada pelajar yang bagi jawapan kat sini 135 darjah. Maka salah satu je nilai kita pergi masukkan 135 darjah tadi, hilang 2 markah. Satu je salah. Begitu sahaja hilang markah. Cikgu. Jadi graf tadi dah salah, hilang 2 markah. Nilai pula X salah 2 markah. 4 markah Irfan buang macam tu sahaja. Rugilah SPM nanti cikgu kan. Sedangkan kalkulator dah membantu kita banyak dah. Betul. Tapi kerana kita cuai tadi, menyebabkan hilang 4 markah. Kena fokus dan kurangkan kecuaian. Jadi kalkulator pastikan buat latihan tekan sendiri sentiasa. Jangan cuai lagi. Betul cikgu. Okey, kita pun dah banyak belajar dengan cikgu hari ni. Kita dah kongsikan kepada mereka tentang fungsi graf trigonometri. Mungkin Irfan, cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas. Silakan cikgu. Terima kasih Irfan. Jadi sebenarnya Irfan, kesimpulan yang kita boleh buat, apakah kesan perubahan pemala A, B dan C terhadap graf fungsi trigonometri ni adalah yang pertama Irfan. Graf fungsi trigonometri ni dia boleh berubah mengikut pemala A, B dan C. Di mana jika nilai pemala ini, nilai pemala bagi A, dia akan merubah nilai maksimum dan nilai minimum dalam graf tersebut. Okey, yang mana nilai bagi B pula boleh merubah graf itu digerakkan secara mampat ataupun digerakkan secara mengembang. Manakala pemala C pula akan merubah graf itu dianjak ke atas atau dianjak ke bawah. Ini kesan perubahan pemala A, B dan C terhadap graf fungsi trigonometri. Yang kedua Irfan. Silakan cikgu. Yang kedua, kita juga boleh buat kesimpulan nilai A sebenarnya mempengaruhi amplitude fungsi. Kan tadi graf naik, itu amplitude. Betul. Turun, itu pun amplitude. Dan B mempengaruhi tempoh fungsi. Yang mana bila dia semakin mampat, tempoh dia tu semakin macam mana kadar semakin mampat? Makin mampat cikgu. Tempoh dia semakin makin kurang cikgu. Kalau dia dah mengembang, tempoh masanya tempoh dia banyak. akan semakin besar. Itulah, dan C juga mempengaruhi graf fungsi tadi, iaitu dianjak naik dan bawah. Turun. Turun ke Okey, bawah. terima kasih Cikgu Kuna. Dan kita dah lihat prestasi murid cikgu yang cukup cemerlang hari ini. Jadi, bagaimana cikgu mentafsir prestasi mereka? Silakan. Okey, alhamdulillah nampaknya semua murid-murid cikgu dalam talian dapat jawab dengan kesemua soalan yang ditanya dan memberi jawapan dengan yakin dan tepat. Jadi, keseluruhannya Ifan, termasuk dengan Ifan sekali, cikgu bagi 10 bintang hari ini. 10 bintang, tahniah. Alhamdulillah. Hebat-hebat pelakon ni. Okey. Bagaimana untuk rakan kita cikgu mendapatkan latihan pengukuhan di mana? Okey, jadi Irfan, murid-murid dalam talian dan di luar talian. Okey, jika murid-murid perlukan bahan-bahan yang lebih banyak untuk ulang kaji peperiksaan, jangan lupa layari Pelantar Delima KPM. Okey, terima kasih juga kepada Cikgu Kuna dan Cikgu Farazilah kerana bersama kami hari ini untuk slot menengah atas bagi mata pelajaran matematik dengan topik kita nisbah dan graf fungsi trigonometrik. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa mahirkan diri guna kalkulator. Iya, betul. Okey. Terima kasih semua.